Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah sekalian. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab kita, Kitab Hikam Ibnu Syekh Ibnu Athaillah, dan dihurai oleh Tok Kumpulan Manis. Ini kitabnya, Kitab Hikam. InsyaAllah kalau boleh antum dapatkannya Kitab Hikam ini untuk kita sama-sama dapat berbincang, berbahas mengenai perbahasan Kitab Hikam ini. Waalaikumsalam bagi siapa yang memberi salam kepada Ustaz di mana saja antum berada, sama ada di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, di Melaka, di Johor, di mana saja berada, termasuk juga di Singapura, hatta di Indonesia. Moga-moga kita mendapat manfaat, insya-Allah. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-17. Kita sampai pada muka surat yang ke-17. Jadi insya-Allah tengok ada matan di situ. Lebih kurang baris yang ke-9 daripada atas, lebih kurang. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Baik. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahawa di dalam mata hikamnya la tataraqqabu faraghal aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa mukimuka fihi. Jadi katanya la tataraqqabu faraghal aghya fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa mukimuka fihi. Maksudnya jangan engkau menuntut akan selesai daripada aghyar. Jangan engkau menuntut akan selesai daripada aghyar, yakni selain pada Allah, maka bahawasanya demikian itu memutuskan ia akan dikau daripada wujud muraqabah baginya, muraqabah bagi Allah yang didirikan akan dikau di dalamnya, yakni yang kamu berada di dalamnya. Yakni jangan engkau menuntut di dalam mengerjakan amal itu selesai daripada aghyar yang telah mendirikan Allah akan dikau di dalamnya. Apa maksud daripada matan ini? Matan ini memberitahu kepada kita la tataraqqabu. Jangan kamu menunggu-nunggu. Jangan kamu meninjau-ninjau, jangan kamu mencari-cari. Yakni jangan kamu menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu apa itu? Faraghal aghyar, selesainya perkara yang selain daripada Allah. Apa maksudnya? Kamu nak selesaikan urusan kamu. Kalau urusan pekerjaan, nak selesaikan pekerjaan. Nak selesaikan pekerjaan, nanti barulah nak beribadat kepada Allah. Seperti orang menyatakan bahawa nanti saya tunggu habis pencen, maka baru saya nak tumpu ibadat. Kalau anak-anak muda, dia selalu sebut kita enjoy dulu muda-muda, nanti sampai masa kita tua baru kita bersungguh-sungguh ibadat. Maka dikatakan bahawa jangan kamu ini menangguh-nangguh,
dengan kamu menunggu selesai pekerjaan kamu yang tidak melibatkan kepada ibadat ataupun melibatkan pada pekerjaan kamu dan seumpamanya, maka tunggu sampai selesai, sampai habis, sampai senang. Maknanya keadaan kamu barulah nak melakukan ibadat. Wa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Kalau kamu buat macam itu, tunggu selesai, tunggu waktu tenang-tenang baru nak tumpu ibadat, tunggu tenang-tenang barulah nak tunggu selesaikan semuanya baru nak menumpukan ibadat, maka memotong akan engkau, yakni memutuskan akan engkau daripada wujudil muraqabah, daripada ada muraqabah kepada Allah. Muraqabah ini banyak makna muraqabah ini. Tetapi apakah yang paling ataupun yang banyak dipegang oleh ulama mengenai muraqabah ini? Maka muraqabah dengan arti kata merasa bahawa kamu ini diperhati oleh Allah. Muraqabah juga bermakna kamu di dalam perhatian Allah. Itu kalau kamu mencapai muraqabah, kamu kena faham dalam perhatian Allah, Allah memerhati kamu. Dan kita juga merasa kita sentiasa diperhati oleh Allah, itu muraqabah. Jadi oleh kerana kamu ini dok tangguh lagi kepada amal kerja kamu dok tangguh, maka hilanglah perhatian kamu kepada Allah. Hilanglah perhatian kamu kepada merasa kamu ini dilihat oleh Allah. Yang kamu lihat pekerjaan kamu bagi selesai. Maka kita dah menyatakan bagi orang yang bekerja, bila dia bekerja, tak kira dia kerja kerajaan, swasta, dia berniaga, dengan kerja dengan orang, kerja sendiri, apabila dia bekerja, pastikan pekerjaan dia itu tidak mengganggu ibadat. Bukti pekerjaan yang kamu duduki itu Allah redha. Kata ulama, bukti yang menyebabkan kamu bekerja dalam keadaan Allah redha, pekerjaan kamu itu tidak terganggu ibadat. Tidak terganggu ibadat itu membuktikan bahawa maknanya ibadat yang pekerjaan yang kamu ada, yang kamu sedang bekerja itu Allah redha kamu. Sebab apa? Tidak terganggu ibadah. Tetapi bila kamu dapati bahawa sesuatu pekerjaan kamu itu menyebabkan kamu ini meninggalkan ibadat ataupun berkurangan ibadat, maka menunjukkan Allah tidak meredai pekerjaan kamu. Maka di situ pandangan hati terhadap Allah penting, supaya kita tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu tunggu selesai kerana nanti akan memutuskan pemerhatian kamu terhadap Allah. Dan Allah juga tidak maknanya akan berpaling daripada mengambil perhatian terhadap kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Bukan Allah tinggalkan kamu siapa tak lihat, tak tahu kita buat apa, tidak. Tetapi pandangan rahmat itu tidak dapat menyebab pandangan rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba tadi akan dipalingkan. Dengan sebab apa? Kerana kamu tidak muraqabah kepada Allah, tidak merasa bahawa Allah memerhati kamu. Maka siap apa kamu bekerja, tak kira dalam bidang apa, pastikan ibadat tidak tergendala. Jangan sampai ibadat kita ini tergendala. Maka akan dikau daripada wujud muraqabah baginya yang didirikan akan dikau di dalamnya. Yang sepatutnya masa yang kamu ada itu, masa itu kamu memandang pada Allah, kamu mengutamakan Allah, tetapi kamu dok tangguh. Nantilah kalau ada tenang-tenang barulah
kami beribadat pada Allah. Maka ketika itu kamu ini tidak melihat ataupun memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan waktu itu Allah dirikan kamu untuk melihatnya, memandangnya, memerhati Allah, yakni melakukan ibadah kepada Allah. Maka jangan engkau tuntut mengerjakan amal, jangan duk tunggu, jangan duk tangguh-tangguh dalam amal. Bekerjalah kita dengan waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita tadi. Jangan kamu tangguh amal itu sampai selesai, sampai habis daripada awliya, yakni daripada selain daripada Allah. Nak selesai dulu, selesai kerja dulu, baru nak beribadat. Hatta kepada sembahyang, para jamaah ingat, kita kalau belajar kitab ini, maknanya kita belajar kitab ini kalau waktu sembahyang dengan waktu pekerjaan, jangan duk tangguh selesai kerja dulu. Kalau masak, nak selesai masak dulu. Kalau nak buat apa-apa, basuh baju, selesai basuh baju dulu. Jangan. Perbuatan itu menunjukkan bahawa kita ini duduk dalam keadaan lalai kepada Allah. Ada yang tanya muka surat berapa? Muka surat 18. Muka surat 18. Maka dikatakan jangan tunggu selesai. Ini kerana nak mendirikan hak Allah. Dulu ada satu orang menceritakan, dia kata sahabat Nabi, ada sahabat Nabi, dia ini membina binaan. Maka di antara dia bina binaan ni, dia susun bata lah. Kalau zaman sekarang dia kata ikat bata. Maka dia letak batu untuk membina binaan. Tiba-tiba sudah hampir siap dah binaan tadi, ada satu batu, last sekali nak letak batu tadi. Tiba-tiba dia mendengar azan berkumandang. Bila dia dengar azan berkumandang, batu sudah diangkat. Dia pun jatuhkan batu tadi, lalu meneruskan pergi meninggalkan pekerjaan dia. Satu orang berkata, apa salahnya kamu letak satu batu tadi? Satu batu letak siap dia, cukup dia. Maknanya katanya tadi, seandainya aku meletak bata, kalau zaman ni bata lah, aku meletakkan bata pada binaan itu, maknanya terlebih dahulu setelah aku mendengar azan, bermakna aku membesarkan bata ini daripada Allah Ta'ala. Maka fahamilah maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka jangan duk tangguh-tangguh. Maka sembahyang mesti di awal waktu. Segala pekerjaan kita kalau boleh ditinggalkan. Jangan tunggu selesai. Tunggu selesai baru nak beribadat. Selesai dia baru nak beribadat. Pandangan orang-orang tasawuf mengatakan ini orang yang salah adab, buruk adab dengan Allah Ta'ala. Kalau nikmat Allah kita nak segera, kalaulah apa-apa kebaikan daripada Allah kita nak segera. Tetapi sembahyang kita tangguh-tangguh. La tataraqab faraghal arya. Jangan duk tangguh-tangguh biar selesai yang lain. Jangan. Selesaikan Allah Ta'ala itu terlebih dahulu. Maka matan ini betul-betul memberi nasihat kepada kita. Kerana kita terlalu lalai kepada Allah, kadang-kadang kita tidak sedar bahawa kita melebihi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu, kenapa kita buat begitu? Kerana kita telah dipotong dengan apa? Dengan nafsu kita daripada muraqabah, daripada memandang Allah. Jadi di sini memberitahu bahawa ketika mana beribadat hendaklah adanya muraqabah. Beramallah kita, maknanya beramallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu-nunggu masa kelapangan. Baik. Dan jangan engkau menuntut suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau di dalamnya. Jangan kamu duk tuntut, jangan kamu duk cari. Tak apalah, masa ni sekarang ini tak sesuai lagi lah nak bertaubat, tunggu tengok bulan depan ke baru nak bertaubat. Masa ni tak sesuai lagi lah nak belajar ilmu, nantilah sampai masa nak belajar ilmu.
Maknanya dah mari kita pergi belajar Al-Quran. Tengoklah bulan ni rasa tak sempat lah, rasa ni nak selesaikan kerja-kerja lain, nanti selesai, nanti barulah nak belajar Quran. Maka maknanya orang ini mencari masa yang lain. Orang ini masa yang lain dia cari, sedangkan masa itu masa beribadat. Kemarin baru kita kata setiap nafas tadi itu merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan masa yang Allah beri itu masa yang kita boleh ibadah. Kerana jangan sampai satu masa kita tidak mampu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada satu orang, kita nasihatkan dia supaya pergi belajar, pergi kuliah-kuliah ilmu. Alhamdulillah beliau ini bagus orangnya, kerana Allah memberi rezeki banyak dia. Rezeki, tetapi rezeki dia sibuk dengan maknanya perniagaan dia agak sibuk sikit untuk nak pergi ke masjid lah maknanya. Jadi kita bagi tahu kalau boleh pergilah ke masjid. Jadi tak tahu lama cerita, akhir sekali jumpa isterinya, tanya suami dia, kata suami ada dalam kereta. Maka kita pun pergi kat kereta. Rupanya suaminya dah sakit. Bila dah sakit, dia kata Allah rugi sungguh. Dulu masa sihat, maknanya tak ambil peluang untuk pergi ke masjid, belajar ilmu dan seumpamanya. Jadi dah sakit sini, nak jalan pun tak boleh. Jadi mulalah rasa penyesalan. Jadi kita hari ini kalau boleh, selagi mana Allah memberi kesihatan kepada kita, maka gunakan kesihatan tadi pada jalan yang Allah radai. Sebab itu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtani khamsan qabla khamsin. Rebutlah kamu 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Apa 5 perkara yang kita perlu rebut tadi? Syababuka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum sampai waktu tua kamu. Kerana waktu muda inilah waktu yang orang sihat, gagah, kuat untuk beribadah kepada Allah. Tapi malangnya waktu muda digunakan kepada selain daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Waktu muda inilah nak belajar, nak menghafal. Nak belajar, nak menghafal, nak membaca, maknanya nak mengambil ilmu, akal kita kuat, hafalan kita mudah lagi kuat. Tetapi bila dah sampai masa, hafalan pun jadi lemah, ingatan pun jadi tak kuat, kepahaman pun jadi payah. Syababuka qabla haramuka. Waktu muda kamu sebelum sampai waktu tua. Lagi waktu muda, sihatuka qabla suqmika. Waktu sihat kamu, maka masa waktu sihat itulah kita perlu melakukan amal ibadah kepada Allah. Kerana sesungguhnya waktu sihatlah bolehlah kita nak bangun malam. Waktu sihat bolehlah kita nak sembahyang sunat. Waktu sihat bolehlah kita nak baca Quran. Waktu sihat ni bolehlah kita nak berzikir sebanyak-banyaknya. Nanti bila waktu sakit, maka ketika itu kita duk fikir ke sakit kita dah. Maka tak ada sempat dah kadang-kadang untuk kita nak bangun sembahyang banyak-banyak dan seumpamanya. Maka yang kedua, sihatuka qabla suqmika. Ketika mana waktu sihat kamu ini, maka kamu gunalah sebelum datang waktu sakit. Dan yang ketiga yakni fararuka qabla surika. Waktu lapang kamu, masa kita tengah lapang, tak ada apa-apa sebelum sampai waktu sibuk. Bila waktu sibuk nanti kita tak mampulah nak buat ibadat banyak-banyak. Maka masa lapanglah, masa itulah kita perlu melakukan ibadah kepada Allah. Jangan duk tangguh-tangguh. Orang yang berkahwin tidak ada anak lagi, baru kahwin. Ini masa sibuk baca Quran, zikir sama dengan isteri, beribadat pada Allah Ta'ala. Maknanya masa tu nak pergi majlis ilmu. Nanti dah ada anak, sibuk pula dengan anak. Bila ada anak dah boleh, dah besar, boleh pergi belajar. Nanti duk tangguh-tangguh pula. Bila tangguh, nanti sampai masa ada cucu, sibuk dengan cucu pula. Maka jangan kita rugikan begitu. Bahkan ambillah peluang apabila Allah memberi peluang untuk kita.
Dan yang keempat, ghinaka qabla fakrika, waktu kaya kamu sebelum sampai waktu susah, waktu fakir kamu. Jadi bila Allah memberi rezeki yang banyak, masa tu kita nak infak sebanyak-banyaknya. Maknanya yang zahir kita infak, yang tersembunyi pun kita infak. Maknanya apa? Harta kita ni bukan untuk kita. Harta kita ni sedikit saja untuk kita, yang lain untuk orang lain. Kalau boleh untuk orang lain banyak. Kerana apa? Yang banyak itulah untuk kita di akhirat. Yang banyak kita beri untuk orang di atas muka dunia, tetapi untuk kita dekat negeri akhirat. Maka dikatakan bahawa masa kita ada kelapangan, keluasan harta, masa itulah kita bagi. Kita infak, kita gunakan pada jalan kebaikan. Dan yang terakhir adalah hayatuka qabla mautika, yakni waktu hidup kamu sebelum sampai waktu mati kamu. Maka apabila kita diberi lagi kesempatan, diberi lagi kehidupan, bermakna kita perlu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian, matan pada malam ini sebenarnya mengingati kita di atas kelalaian yang kita lakukan selama ini. Oleh kerana itu disuruh kita agar jangan menangguh-nangguhkan lagi amal, agar kita mengambil peluang apa yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung lagi, dikatakan lagi bahawa jangan engkau menuntut suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya, tetapi kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak di dalam tempatnya. Baik apabila kamu ada peluang masa untuk kamu beribadat dengannya, masa tadi, maka tunaikanlah mengikut kehendak Allah, mengikut hukumnya, dan juga hendaklah kita tunaikan mengikut hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak ibadat yang perlu kita tunaikan. Maka bila sudah ada masa untuk kita dirikan, maka dirikanlah maknanya. Dan jangan engkau menuntut akan sihat, maknanya jangan kamu menunggu-nunggu, menuntut tu menunggu-nunggu akan sihat ni kelapangan. Kadang-kadang tak kira masa kita sempit, walau sempit tu tetap kita kena lakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahawasanya menuntut iaitu menunggu-nunggu, menangguh yang demikian itu membatalkan. Maknanya apa? Maknanya membatalkan pahala kita, rugi. Kita boleh buat sekarang ni, kalau kita tangguh akan datang, nanti rugilah pahala kita nak cari pahala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, masa yang ada buatlah ibadat kepada Allah. Buatlah ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala ni, ibadah orang nampak begini orang nampak ibadah ini kadang-kadang yang berbentuk jasmaniyah, baca Quran maknanya, kemudian sembahyang sunat. Dia kadang-kadang kita letih, kita tak mampu juga nak sembahyang sunat banyak-banyak. Kadang-kadang kita dalam keadaan maknanya kesibukan. Kadang-kadang kita tak mampu juga nak buat dengan sebab kesibukan. Tetapi sebenarnya di sini para jemaah kena faham, apa dia? Ada amalan-amalan yang hebat lebih daripada amalan jasmaniyah. Apa dia? Amalan maknanya menghidupkan hati, sentiasa merasa kita di muraqabah kepada Allah. Kalaulah antum dapat merasa bahawa kita sentiasa dipandang oleh Allah, maka setiap saat, detik kita ditulis ibadah kepada Allah. Baik, tak kiralah antum bekerja apa saja, sama ada kerja dengan kerajaan, swasta, berniaga dan seumpamanya. Tetapi ketika mana kita bekerja, kita angkat barang, kita tulis, maknanya kita menulis, kita angkat barang, kita mengatur apa-apa ke, tetapi hati kita ini kalau boleh sentiasa ingat bahawa kita ini sentiasa dipandang oleh Allah, dan kita sentiasa ingat bahawa kita ini tidak terlepas daripada pandangan Allah Ta'ala.
Maka ketika kita diam, kita pun mari teringat tafakur kepada Allah Ta'ala. Ketika mana kita ini duduk dengan orang pun, kita ingat bahawa kita jaga percakapan. Kerana apa? Kerana percakapan kita ditulis, kita diperhati oleh Allah Ta'ala. Jadi merasa diri diperhati, merasa bahawa kita ini dalam keadaan tidak lepas daripada pandangan Allah, maka itu dikira ibadah di sisi Allah. Di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak bercakap, contoh dia nak bercakap, kita boleh je nak kutuk orang, nak kata ke orang boleh, tapi dalam hati kita merasa Allah Ta'ala ini melihat aku, memandang aku kena jaga, kerana ini membawa kepada kemukaan Allah. Maka di situ dikira kamu dah ada sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maknanya sebab itu kata tuan guru saya, tuan guru Haji Yaakob, ketika mana saya belajar di pondok dahulu, kata tuan guru, ada orang yang nampak zahir tak beramal ataupun amalnya sedikit, tetapi dekat negeri akhirat pahalanya banyak daripada kita. Kenapa? Kerana mereka menumpukan kepada amalan hati. Bila amalan hati menyebabkan setiap masa, setiap saat seseorang itu ditulis amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau boleh jangan tangguh, mana-mana yang mampu, kita buatlah, supaya perkara itu tidak merugikan kita. Kerana bahawasanya muraqabah yang kedua, muraqabah yang kedua itu menghilangkan bagi hak yang awal. Baik, kita ada masa ini, tapi kita kata minggu depan lah. Maknanya, jadi masa ni kita ada, kita boleh dah buat macam ni. Maka kita kata minggu depan lah. Jadi minggu depan tu kita tak masa kedua. Ni masa yang pertama. Masa yang pertama. Jadi bila masa yang pertama tadi, masa itulah masa yang kita boleh beribadat, tapi kita cari masa yang kedua. Sedangkan muraqabah yang pertama, Allah muraqabah ni dalam perhatian Allah. Allah memandang kamu pada masa yang pertama. Sebab itu Allah datangkan kamu ingatan untuk ingin beribadat. Beribadat. Kita pun mari, Allah, aku ni lalai lah, banyak aku ni tu, aku telah tiba masanya untuk aku beribadah. Masa ini bermakna kamu dalam muraqabah Allah. Allah memerhati kamu, Allah memandang kamu, sehingga kamu merasa dengan Allah Ta'ala kamu perlu melakukan ibadat. Tetapi kamu ambil pandangan Allah yang kedua, tengoklah minggu depan lah. Maka bila kamu menunggu ataupun menangguh kepada masa yang kedua, sepanjang nak sampai masa kedua tu, sepanjang nak sampai minggu depan itu, kamu jadi kosong. Jadi kosong, batalah, pengangguran, maknanya kosong. Amalan kamu tadi jadi kamu tidak lakukan. Kenapa tidak lakukan? Kerana nak tunggu yang masa satu lagi, antara masa sekarang dengan satu lagi, jadi kosong daripada ibadat. Maka di sini rugilah kita. Dikatakan bahawa kalau boleh sedaya upaya ambil berat perkara ini agar kita mendapat kebaikan. Baik, lalu kita kata lagi, dan bagi yang awal itu daripada haknya. Hak itu, ibadat itu, hak masa kita ada masa awal ni, masa kita ni, itu hak ibadat hari itu. Hak hari itu maknanya, kalaulah andai kata kita kata saya nak selawat Nabi lah contohnya, tapi kita kata minggu depan lah selawat Nabi. Hari ini hak selawat Nabi patutnya untuk hari ini, minggu depan untuk minggu depan. Maka dikatakan bahawa pada hari itu ada hak ibadat hari itu. Maknanya dan tiada bagi yang kedua, bukan pada yang kedua tu, bukan masa yang akan datang tu. Maka dengan wujud yang kedua, baik bila kita tunggu sampai masa depan tu, sampai masa kehadapan, maka minggu depan pun kita pun nak buat, maka hilanglah hukum yang pertama, maka hilanglah ibadat kamu masa yang pertama dahulu. Maknanya, jadi demikianlah kita hari ini, benar kita terlalu rugi dah, cukup dah.
matan kita, hikam kita pada malam ini menyedarkan kita di atas kerugian-kerugian kita yang selama ini kita tidak mengambil berat. Masa-masa berlalu begitu saja, tidak diisi dengan ibadat, dan bila Allah memberi kepada kamu peringatan, muraqabah kamu, Allah memberi perhatian kepada kamu, kamu mula mengingati Allah Ta'ala, dalam keadaan itu juga kita menangguhkan pula ke hadapan waktunya. Maka jangan tangguh beramallah, jangan kamu menangguh-nangguh kepada besok hari, kerana sesungguhnya dikatakan bahawa Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia ini seorang yang mendalami ilmu dan termasuk di kalangan orang yang zuhud. Dan Ibnu Umar ini dikatakan oleh Rasulullah, maknanya jangan kamu jadi seperti orang itu. Beribadat tinggal ibadat, bangun malam tinggal bangun malam pula, beribadat tinggal beribadat. Kalau kamu buat tidak tinggal beribadat, maka sebaik-baik amalan adalah Ibnu Umar. Maka dikatakan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar bila mendapat teguran daripada Rasulullah itu, jangan kamu buat sembahyang malam tinggal pula, selawat tinggal pula. Maknanya, maka selepas pada itu Abdullah Ibnu Umar bila dia buat satu amalan, dia tak tinggal sampai ke wafat. Lalu kata Abdullah Ibnu Umar, jika engkau berada di pada waktu petang, janganlah engkau tunggu waktu pagi. Demikian juga ketika mana kamu ada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu petang. Maka pergunakanlah masa, pergunakanlah saat-saat ataupun peluang-peluang yang kamu ada untuk kamu melakukan ibadat, kerana satu masa nanti akan berlaku masa yang kamu tidak ada peluang untuk melakukannya. Seperti apa? Hari ini kamu kaya, boleh kamu infak, nanti satu hari nanti mungkin berlaku kamu tidak kaya, nak infak pun tak mampu. Maka demikianlah dikatakan bahawa kehidupan kita di atas muka dunia ini, jangan kita rasa kalau kita senang-senang sama, jangan kita rasa kita lapang-lapang sama. Maka ada masa untuk kita melakukan ibadat, teruskan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan lagi dikatakan bahawa lazimlah atasmu. Apa makna lazim? Sentiasalah atas kamu dengan mendirikan pada segala hak waktu. Maknanya sentiasalah kamu mendirikan, yakni menunaikan ibadat apabila sampai waktu dia. Kerana hak waktu itu perlu diisi dengan ibadat. Dan jangan engkau kata esok-esok. Maknanya besok-besok. Bukan tak nak buat besok lah. Maknanya jangan kamu kata besok-besok hari. Jangan la ta'jal amalaka ila ghadin. Jangan kamu tangguh amal kamu kepada ghadin, kepada besok hari. Jadi jangan kamu kata tak apalah besok hari, masya-Allah. Kita tak tahu keadaan kita walaupun kita sihat. Tetapi besok kita tak tahu lagi. Hari ini kita kata Allah sibuk sebenarnya, jadi besok kalau boleh. Tapi kita tak tahu, takut besok sibuk lagi pada hari ini. Maka jangan kamu kata besok-besok. Maka yang demikian itu kenapa? Kerana membinasakan kamu. Maknanya apa? Merugikan kita. Maka sebab itulah kita cari peluang. Kalau boleh, bila ada masa, ada peluang, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan adalah engkau itu tuntut dengan muraqabah waktu, kerana tiada terangkat segala hukum. Maka dikatakan bahawa dan adalah engkau itu tuntut dengan muraqabah waktu yang engkau di dalamnya, dan dalam waktu itu kamu kena muraqabah. Dan kamu kena memerhatikan tentang waktu yang begitu penting yang telah kita nyatakan sebelum pada ini. Dan pada waktu itu juga kamu kena merasa sentiasa muraqabah. Muraqabah ni bukan waktu-waktu tertentu. Muraqabah ni setiap masa sebenarnya. Setiap masa muraqabah. Lalu diceritakan kisah Sayyidina Umar. Ada mengatakan Ibnu Umar. Wallahu alam. Katanya Sayyidina Umar, ada kata Ibnu Umar. Maka saya ambil lah katanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika bertemu dengan satu orang pemuda.
Pemuda itu menggembala kambing. Maka Saidina Umar tengok banyak kambing dia jaga banyak kambing dia jaga. Wallahu a'lam lah, katakanlah 300 ekor kambing, katakan saja. Banyak dia jaga kambing. Lalu kata Saidina Umar Al-Khattab, wahai anak muda, apa kata kalau kau jualkan seekor daripada kambing yang kamu jaga? Kata anak muda itu, wahai tuan, kambing ini bukan kambing saya. Bukan kambing saya. Maknanya kalau kambing saya boleh jual. Kata Saidina Umar nak menguji anak muda tadi, saja dia nak uji anak muda tadi. Lalu dia berkata, kata Saidina Umar, juallah pada saya, jualkan pada saya. Lalulah kata anak muda tadi, kalaulah tuan saya dapat tahu, saya nak kata apa? Kata Saidina Umar, kata senang saja, kamu kata kena makan serigala seekor. Serigala seekor maknanya. Kata anak muda tadi, saya bimbang nanti kalau tuan saya tahu, macam mana? Saya jual pada kamu, kambing itu tidak dimakan oleh serigala. Kata Saidina Umar, kambingmu banyak, kalau seekor hilang, bukannya dia tahu. Lalu anak muda kata, baiklah, memang tuan saya tak tahu, tetapi Allah tahu. Saya nak tahu mana Allah. Maknanya ni contoh muraqabah. Saya nak tahu mana Allah. Lalu bila dengar macam itu, tersenyum Saidina Umar, melihat bagaimana rakyat di zaman dia. Di zaman dia itu, lalu Saidina Umar pun memuji pemuda tadi yang mengatakan dia hanya nak menguji saja anak muda tadi. Ternyata anak muda tadi kuat muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman Saidina Umar Al-Khattab. Zaman maknanya Saidina Umar Al-Khattab itu ada lagi kisah yang lain, kisah orang jual susu. Dia jual susu. Jadi bila dia jual susu, maka susunya tidak dicampur dengan air. Maka susunya agak mahal pada orang lain. Maka susunya tak laku. Kerana apa mahal? Orang lain jual murah belaka. Orang lain jual murah sebab campur dengan air. Oleh kerana susu tu tak laku dah, dia pula sempit, dengan kesempitan hidup pula. Lalu seorang ibu tadi kata pada anak dia, hai anakku, apa kata kalau mu campur dengan air sikit? Campur dengan air sikit. Kata anak dia, tak boleh jual macam tu. Dia tak boleh jual macam tu. Maknanya kalaulah Saidina Umar Al-Khattab tahu, khalifah dapat tahu, Saidina Umar akan marah pada kita. Kata ibunya, Saidina Umar mana tahu, dia tak tahu kesusahan kita. Dia seorang khalifah, dia kedudukan dia sudah selesa. Maknanya maka tak apa, campur saja air, bukannya Saidina Umar tahu. Lalu anak dia kata, ya betul Saidina Umar tidak tahu, tapi bagaimana dengan Tuhan pada Saidina Umar Al-Khattab? Akhirnya tersentak ibunya. Dan didengari oleh Saidina Umar Al-Khattab. Akhirnya diambil wanita itu, anak gadis tadi, anak perempuan tadi, dijadikan menantu. Akhirnya lahirlah anak, di antaranya keturunan Umar bin Abdul Aziz. Panjang ceritanya tapi diringkaskan saja. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu mengenai sifat muraqabah. Bila ada muraqabah, orang yang ada muraqabah setiap saat detik ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak sembahyang, tapi pahala tak putus-putus. Walaupun dia tak sembahyang banyak, tapi pahala tak putus-putus. Kerana apa? Kerana hati sudah hidup kepada Allah. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan lagi, adalah engkau itu tuntut dengan muraqabah waktu yang engkau di dalamnya. Dalam waktu yang kamu ada sekarang, masa tu kamu nak dituntut, disuruh sentiasa kamu muraqabah dalam waktu yang kamu ada tadi. Sebab itu kata, kamu nak tahu diri kamu ni siapa, kamu nak tengok diri kamu ni, jangan tunggu depan orang ramai. Mu tengok diri kamu ketika mana kamu keseorangan. Kalau keseorangan kamu soleh, solehlah kamu. Tapi kalau depan soleh,
keseorangan tidak soleh kamu. Walau pakai serban, walau pakai jubah banyak lapis pun, maknanya kalau keseorangan tidak soleh kamu. Maka dikatakan bahawa muraqabah ini antara amalan yang besar yang sentiasa diambil berat oleh ahli-ahli tasawuf. Baik, dikatakan bahawa lalu dikatakan lagi, maka jangan engkau menuntut bagi waktu yang lain. Jangan kamu tangguh-tangguh waktu lain. Maka hendaklah jangan engkau selesaikan dalam segala waktu, dan jangan engkau selesaikan dalam segala waktu, kerana tiada terangkat segala hukumnya. Jadi jangan kamu duduk tangguh-tangguh nak selesaikan pada sekian waktu, ataupun waktu ni, waktu depan, selesai. Tak habis, tak selesai kita. Nak tunggu begitu tidak akan selesai kita. Tidak akan selesai. Kerana apa? Maka setiap waktu itu ada hukumnya, ada ketetapannya, ada haknya, ada keperluan pada waktu tadi. Maka kalau kamu nak tunggu waktu ni selesai masalah kamu, baru kamu nak beribadat, maka dalam keadaan itu kamu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai sebenarnya nak melakukan ibadat. Tak habis-habis kita. Kalau ikut sibuk, memang sibuk kita. Sibuk lah maknanya. Maka dalam keadaan itu, beruntunglah kalau Allah sibukkan kita dengan ibadah. Maknanya. Dan tiadalah perkesudahan bagi istiralud dunia, tidak akan habis dengan kesibukan dunia. Dunia ni tak habis-habis kita. Kesibukan dunia tidak habis. Selalu kalau orang menganggap bahawa nak tunggu masa-masa tertentu baru beribadat, baru nak tumpu majlis ilmu, baru nak tumpu Quran, baru nak tumpu zikir, bila ada kenyataan yang mengatakan tunggu selesai, tunggu waktu-waktu tertentu, maka di sinilah maknanya seseorang itu telah berada di dalam kerugian. Kerana apa? Waktu-waktu yang kamu ada itu telah terangkat hukumnya. Maknanya, maka duduklah kamu dalam ibadah kepada Allah. Jadi bagi siapa yang kerja di luar sana, sama ada kerja kerajaan, swasta, berniaga sendiri, kesibukan ibadat jangan ditinggalkan. Ibadat jangan ditinggalkan. Ustaz tidak tahulah, Ustaz tidak terlibat dengan perniagaan. Tak kerja dengan orang, kerja sendiri saja. Hidup kita baca kitab saja, tetapi sebagai nasihat sajalah. Sebagai nasihat. Kadang-kadang orang kata kamu tak duduk bidang ni. Kalau kamu duduk, kamu tahulah sibuknya. Ya, betul, kesibukan itu. Tapi insya-Allah kalau hati sudah hidup dengan Allah, sesibuk macam mana pun hati tetap ingat pada Allah. Kerana apa? Sekaya-kaya kita, sesibuk-sibuk kita, maknanya kalau ikut kaya lagi sahabat Nabi, kaya lagi Nabi Allah Sulaiman, tapi tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Baik, kita tengok insya-Allah. Pengarang kitab kita ini memberi peringatan kepada kita dengan peringatan yang sangat baik. Kerana inilah yang perkara yang membawa kepada kita lalai. Baik, maknanya kalau tumpu kepada ilmu, ibadat, majlis ilmu, zikir, itu memang sebaiknya, tidak ada masalah. Itu alhamdulillah. Tapi tumpu pada yang lain itu membinasakan kita. Baik, maka dikatakan bahawa dan tiada kesudahan bagi istighfar dunia, kesibukan dunia tidak habis-habis, seperti yang dikata oleh setengah mereka itu, tiada adalah lepas seseorang daripada dunia akan hajatnya. Tak akan habis hajat kamu, tidak akan lepas hajat kamu sampai masa cukup dah, tidak akan habis. Ada lagi hajat yang lain, akan ada demikian, dan tiadalah berkesudahan maksud melainkan kepada suatu maksud. Baik, tak akan habis maksud. Okey, selesailah tugas ni. Akan ada matlamat yang lain pula, ada tugas yang lain pula. Maknanya begitulah keadaan kita, tidak akan habis satu-satu pekerjaan kecuali ada lagi pekerjaan yang lain yang kita akan fikirkan. Maka demikianlah itu urusan dunia yang selalu maknanya kadang-kadang menyibukkan kita daripada ibadah kepada Allah. Maka ada setengah mengatakan begini,
Dia mengatakan kalau kamu sibuk dengan kerja tak ada masalah, kerana itu tugas kita mencari rezeki, dan kerja pun kita boleh jadikan ibadat. Tetapi pastikan ketika mana kita bekerja, maknanya waktu itu kita kena cari agar dapat dapat muraqabah. Bagaimana maknanya kita agar sentiasa istiqamah dalam ibadat, Ustaz. Istiqamah ni akan ada bicara nanti akan datang, insya-Allah. Maknanya apapun, kalau boleh, ini secara ringkaslah, kalau boleh doa ni tidak tinggal, antum pun jangan tinggal doa ni. Apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal doa ini, kerana doa ini antara salah satu daripada doa yang memohon istiqamah di dalam amal. Baik, insya-Allah akan dibicari, istiqamah akan datang. Hanya kita ambil berat pada malam ini ialah kesibukan kita kepada ibadah itu penting. Kesibukan kepada dunia mengatasi kesibukan ibadah itu merugikan kita. Maka setiap masa kena muraqabah kepada Allah. Kata Abu Hafs radhiyallahu anhu, bermula fakir yang sadik, orang yang fakir kepada Allah yang benar-benar itu iaitu ada ia tiap-tiap waktu dengan hukumnya. Setiap waktu dia duduk di dalam hukum waktu tadi hendaklah ibadah kepada Allah. Maka apabila datang atasnya barang yang membimbangkan akan dia, kalau ada benda yang membimbangkan akan dia daripada hukum waktu, daripada waktu tadi, hukumnya perlu mengisi dengan muraqabah dan musyahadah. Maknanya perlu diisi kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang benda yang menyibukkan dia, maka liarlah ia daripadanya. Dia lari, dia liar. Dia kan binatang liar kan, dia lari, maknanya dia lari daripadanya. Begini, ini satu kaedah para jamaah, satu kaedah. Seandainya antum ini sebelum pada ini alhamdulillah pergi masjid, pergi surau, pergi kuliah dan sebagainya, tiba-tiba Allah memberi sesuatu rezeki baru pada antum. Apa rezeki itu? Contoh rezekinya itu satu perniagaan. Tak kira lah perniagaan tu perniagaan online ke, maknanya, ataupun yang berbentuk COD ke, ataupun perniagaan tadi, perniagaan sama ada yang kecil ataupun yang besar. Perniagaan tadi, mana-mana yang kamu mana-mana yang kamu jumpa, kamu ceburi satu bidang pekerjaan kamu, tiba-tiba pekerjaan yang kamu dapat itu memang menyibukkan kamu sehingga terganggu ibadat. Terganggu ibadat. Bila sudah terganggu ibadat, kalau orang yang ambil tarekah, terganggu zikirnya, maka terganggu akan zikirnya, terganggu wiridnya, terganggu bacaan hizibnya. Saya lepas asar nak baca hizib bahar, tak sempat pula baca hizib bahar. Saya pula maknanya lepas subuh saya nak baca wirdul latif, tak terbaca wirdul latif maknanya. Jadi terganggu zikir, terganggu wirid, terganggu Quran maknanya, maka hendaklah kamu liar daripada pekerjaan itu. Lari kamu daripada pekerjaan itu. Cari pekerjaan yang tidak menyibukkan kamu, daripada cari pekerjaan yang tidak terhalang kamu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka liar, dia kata, liarlah ia daripadanya dan dinafikan daripadanya dan ditolakkan daripada pekerjaan tadi. Kenapa? Membimbang, menyibukkan dia daripada ibadah kepada Allah. Dan kata Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu, kata Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, apabila malam engkau, maka jangan engkau mengira-ngira akan siang. Bila sampai malam, jangan duk kira-kira sampai siang. Maknanya kalau Bomba dan Pakar Bedah lagu mana tu? Dia begini nak beritahu, Bomba Pakar Bedah ni dia ada kerja-kerja yang amat sulit, tidak boleh ditinggalkan.
terbakar orang, rumah orang, mati orang kalau ditinggalkan. Sekarang ini perbicaraan kita ialah muraqabah sebenarnya. Kesibukan macam Ustaz kata, tak apa, antum sibuklah dengan berniaga, antum sibuklah dengan kerja pejabat antum sibuklah dengan bekerja di bawah orang lain, sibuklah dengan perniagaan. Tak apa, tidak ada masalah. Yang jadi masalah perbahasan kita pada malam ini, jangan sampai pekerjaan kamu menghilangkan kamu muraqabah pada Allah. Muraqabah kepada Allah Ta'ala. Saya kerja bomba, tak apa, hati saya ingat pada Allah Ta'ala. Maknanya saya tak curi tulang. Maknanya saya berniaga, hati ingat pada Allah. Saya tak khianat ke orang, saya tak tipu orang dalam perniagaan. Sebab apa? Sebab kalau saya buat gitu, Allah tahu. Maka ini maknanya orang itu ada muraqabah kepada Allah Ta'ala. Jadi hari ini dikatakan bahawa kita hendaklah cuba sedaya upaya mencari jalan untuk muraqabah pada Allah. Jadi ada sedikit masa nanti kita bagi tahu mengenai jalan untuk muraqabah. Maka jangan tunggu siang, apabila malam jangan tunggu siang, dan datangkan hak Allah dalamnya. Dan demikian pula apabila siang hari jangan duk tunggu malam. Dan ditanya orang Sahal radhiyallahu anhu, tak kala mana boleh istirahat fakir. Orang yang fakir ni masa bila je istirahat? Ia istirahat, maka katanya apabila tiada dilihatnya yang lain daripada waktu yang ia ada dalamnya. Maka bila orang yang fakir kepada Allah Ta'ala ni rehat? Dia rehat itu pada waktu yang dia ada di dalamnya. Apa maksudnya? Mereka itu rehat dalam ibadah. Tak pernah dengar hadis yang Nabi kata, ya Bilal, rehatkanlah aku dengan solat. Rehatkan aku dengan solat. Maknanya apa? Maknanya dengan ibadat-ibadat itu menenangkan hati, dapat merehatkan hatinya, tenangkan hati. Jadi dalam beribadat, maknanya kita tidak ada rehat. Dah tidur, ya, maksudnya gini, maknanya cari jalan supaya berada dalam ibadat semua. Tidur pun baca zikir, baca Quran, baca zikir, baca wirid, tidur dalam zikir, dalam wirid, maka dikira tidur kita pun dikira ibadah kepada Allah. Tapi kalau jadi mengenai muraqabah ini, apa makna muraqabah? Maknanya sentiasa merasa Allah memerhati kita. Kemudian bagaimana kita nak dapat muraqabah? Maka nak dapat muraqabah ada tiga. Ada tiga dapat muraqabah. Yang pertama al-ilmu billah. Yang pertama mempelajari ilmu, memahami ilmu Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Ya, ini maksudnya memahami ilmu tauhid kepada Allah. Mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Kemudian mempelajari ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini. Kemudian itu ilmu. Pergi yang kedua, beramal. Yang kedua, untuk mendapat muraqabah, lazimkan zikrullah ma'al huduril qalbi. Maknanya lazimkan sentiasa kamu berzikir dalam keadaan hati hidup. Cuba hidupkan hati ketika berzikir. Lalu zikir yang afdal untuk dapat muraqabah ada tiga. Maknanya zikir yang afdal untuk dapat muraqabah ada tiga. Apa dia? Yang pertama, Allahu syahidi. Ini daripada Sahal Ibnu Sahal As-Susturi. Mana? Sahal Ibnu Abdullah As-Susturi. Yang pertama adalah Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Yang kedua, Allahu naziri, Allah memandang kepada aku. Yang ketiga, Allahu muttali'un ilayya, ataupun Allahu muttali'un ilayya. Allah muttali'un ilayya, iaitu Allah meninjau memerhati akan aku. Jadi tiga, Allahu syahidi ilayya pun boleh, nazir ilayya, muttali'un ilayya, ataupun Allahu syahidi, Allahu nazir, Allahu muttali'un alayya. Maknanya Allah menyaksikan aku, Allah memandang aku, Allah meninjau aku. Maka melazimkan perkataan ini boleh mendatangkan muraqabah.
Yang pertama, ilmu billah, mempelajari ilmu. Yang kedua, zikir kepada Allah dalam keadaan hati hidup. Dan yang ketiga, muhasabah. Yang ketiga, sentiasa muhasabah. Yang dimaksudkan muhasabah adalah berhati-hati sebelum melakukannya sesuatu perkara, dan memandang kepada pandangan syariat. Maknanya baik ya. Yang ketiga, ulang balik muraqabah ini dapat muraqabah 3. Yang pertama, belajar ilmu, mengetahui ilmu dengan Allah, mempelajari ilmu Allah yang pertama. Yang kedua, berzikir dalam keadaan hati-hati, berzikir dalam keadaan hati-hati. Yang ketiga, muhasabah diri. Apa maksud muhasabah? Iaitu berhati-hati sebelum melakukan perkara dalam keadaan mengikut syariat. Contoh macam mana? Contohnya, aku ini nak berniaga, maka macam mana jalan perniagaan yang sebenar ikut syariat. Aku ini kalau aku tipu ni boleh ni, kalau aku ambil ni boleh untung banyak, tetapi syariat macam mana? Syariat tak sah, tinggalkan. Jadi itu dipanggil muhasabah. Muhasabah untuk mendapat muraqabah. Jadi berhati-hati melakukan perkara dan mengikut neraca syariat. Baik. Bila seorang itu sudah muhasabah, dia akan dapat apa dia? Dia dapat 3. Yang pertama, perasaan malu kepada Allah. Rasa malu, nak buat apa-apa malu pada Allah. Ini tak akan buat maksiat kalau dicampak rasa malu. Yang kedua, menghasilkan musyahadah. Bila sudah muraqabah, akhirnya mendatangkan musyahadah, baru merasa menyaksikan Allah. Dan yang ketiga, mendatangkan lazat dalam ibadat, kekhusyukan dan seumpamanya, mendatangkan lazat khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi demikian saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Kesimpulan, kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita melakukan ibadat segera, semampu mungkin, seberapa segera, mengikut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kita tidak boleh melengah-lengahkan waktu dalam melakukan ibadat dengan mencari waktu-waktu kosong ataupun menangguh waktu, supaya tidak ada lagi halangan untuk melakukan amal ibadat. Ini membawa kepada kita kurang perhatian kepada Allah, dan juga Allah akan berpaling memandang kita. Yang ketiga, apabila perhatian kita begitu kurang kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala, berarti kita sedang jauh dengan Allah. Maka bila jauh pada Allah, berarti kita berutamakan yang lain pada Allah Ta'ala. Ini merupakan kita salah adab dengan Allah, kita lalai pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, mengampunkan dosa saya dan jemaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kita kepada amal ibadat. Moga-moga kita mencapai muraqabah dan musyahadah sehingga Allah meredai kita semua. Jadi sekarang ini saja yang dapat disampaikan, agar semua mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Allahumma fi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya awwal awwalin, ya akhir akhirin, ya zal quwwati matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Moga-moga antum semua termasuk saya dan semuanya sekali mendapat husnul khatimah, dikumpulkan kita di dalam syurga Allah, dijauhkan kita daripada segala azab Allah Ta'ala selepas daripada kematian. Moga-moga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala meredai kita semua. Minta maaf banyak-banyak, ustaz bukan orang alim, bukan orang saleh. Carilah orang yang lebih alim dan belajarlah dengannya.
dan carilah orang yang soleh, mengambil ilmu, berakhlaklah dengannya. Moga-moga mendapat kebaikan insya-Allah. Kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu malam besok insya-Allah. Tak berani janji, tapi kalau ada kelapangan, ada keluasan, ada kebaikan daripada Allah Taala, insya-Allah kita akan bertemu malam besok insya-Allah. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.